Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi tentang kemahiran menggunakan APDM ni. InsyaAllah kali ini kita akan berkongsi ilmu tentang bagaimana nak buat tetapan kelas. Tetapan kelas ni hanya digunakan untuk murid tahun 1, tingkatan 1 dan peralihan. Berbeza dengan tahun-tahun lain, sebab tahun-tahun lain dia automatik naik. Namun mereka, contohnya murid tahun 3 akan naik tahun 4, tingkatan 4 akan naik tingkatan 5. Tetapi murid tahun 1, tingkatan 1 dan peralihan ni nama mereka ada di dalam idaftar rendah dan idaftar rendah, idaftar menengah dan idaftar rendah, ya. Baik. Untuk memulakan ni, memulakan tetapan, kita mestilah login menggunakan ID admin. Maknanya login kita adalah login admin. Login admin ni login yang mana? Login admin ini adalah login yang menggunakan kod sekolah, yang menggunakan kod sekolah. Jadi siapa yang ada ID ni, yang ada ID ni adalah PKM dan pentadbir sekolah lah. Jadi mereka ni harus menggunakan tetapan tahun 1, tingkatan 1 dan peralihan ini bagi melancarkan atau memudahkan kemasukan murid ke kelas-kelas. Okey, jika kita masuk dalam kita dah masuk dalam APDM ni, kita akan lihat sebelah kanan. Sebelah kanan ni terdapat modul. Ada banyak modul sini, dan antara modul itu adalah tetapan tahun 1. Yang ni tetapan tahun 1. Bila saya klik, ini adalah tetapan tahun 1. Okey, tetapan tahun 1 ini mesti dibuat. Ini kalau tahun 1 lah, Kalau tingkatan 1 peralihan, nanti insyaAllah kita akan tengok selepas ni. Baik, kita lihat aliran kerja. Kita kena faham tentang aliran kerja ni supaya mudah kita buat tetapan kelas. Okey, aliran kerja ini bermula ikut proses ni lah. Proses pertama adalah untuk daftar kelas. Siapa yang berperanan daftar kelas? Yang berperanan daftar kelas ini adalah PK Pentadbiran dan PKM. PK Pentadbiran menyediakan senarai guru kelas dan PKM membantu untuk key in di dalam aplikasi. Baik, proses yang kedua ialah kita dah siap aja daftar kelas, kita nak agihkan murid ini. Siapa yang berperanan agihkan murid ni? JPKM, penjara setahun atau tingkatan, dan guru kelas. Proses yang ketiga adalah pindahkan murid. Okey, tadi kita dah agihkan ikut kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Di dalam ada terdapat murid itu, kita kena pindahkan kelas lain. Jangan padam murid ini. Jangan padam murid ini, tetapi pindahkan. Macam mana kita nak pindah? Siapa yang kena buat? Yang kena buat ini adalah penjara setahun, tapi yang ID-nya menggunakan ID guru kelas. Dan akhir sekali, jika perlu, nak padam kelas. Macam mana kita nak padam kelas? Apakah implikasi jika kita tak menggunakan tetapan tahun 1, khususnya bagi murid tahun 1? Bila kita tak menggunakan tetapan tahun 1, data profil murid ni tidak dikemaskini. Maksudnya, sebab data ini sebenarnya kalaulah dibuat secara manual, data ini ditarik pada data Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi apabila kita menggunakan tetapan tahun 1, data ini ditarik daripada idaftar rendah yang telah dikemaskini oleh ibu bapa. Yang seterusnya, data KP waris perlu ditarik semula. Kalau ada pun kemungkinan nombor KP itu salah, nombor KP itu salah, kena juga betulkan tarik. Dan segala maklumat pewaris tu tentang pendapatan, pekerjaan dan sebagainya kena ditarik semula. Dan akhir sekali, data rekod imunisasi ataupun data kesihatan tidak ditarik, sedangkan data itu telah dikemaskini oleh ibu bapa dalam idaftar rendah. Jadi yang ni kena tuan-tuan perempuan kena ambil maklum bahawa penggunaan tetapan kelas ni, terutama bagi tahun 1, amat penting. Saya kata tetapan tahun 1, tapi proses pertama apa yang kita buat tadi adalah untuk daftar kelas. Contohnya kita dah dapat senarai guru kelas. Kita klik dekat sini, dekat daftar kelas ni, dan kita dah cuba lihat guru tahun 1 ni tak ada. Guru tahun 1 ni tak ada. Kenapa tak ada? Sebab tahun 1 dah naik pada tahun 2, tahun 2 naik tahun 3 dan seterusnya dan sebagainya. Baik. Jadi kita kena daftar guru tahun 1. Macam mana nak daftar guru tahun 1? Okey.
Yang ni adalah peranan yang kena dimainkan oleh pentadbir sekolah, iaitu PKM atau PK1, PK1, PK pentadbiran. Baik, kalau lihat kat sini, dekat sini ada butang tambah kelas. Saya klik tambah kelas. Okey, typekan KP guru kelas tu. Baik, saya typekan KP guru kelas. Okey, KP guru kelas ni mestilah telah didaftarkan dalam e-operasi. Telah didaftarkan dalam e-operasi. Okey, saya klik carian kat sini. Okey, nama ni dah ada. Pilih apa? Tahun 1. Nama kelas. Okey, nama kelas. Jangan letak perkataan satu kat situ, huruf satu kat situ. Jadi kita nak buat macam mana? Kita terus saja, jangan letak satu kat sini. Satu, terus saja. Contohnya inovatif. Sesi pagi. Pilihan perdana akademik. Yang ni semua nama ni ditarik daripada e-operasi. So saya simpan, dah ada satu. So saya tambah lagi kelas, dah ada kelas. Satu inovatif, satu kreatif. Baik, bermulalah kita buat tetapan. Proses dia pertama, kita klik aja dekat tetapan tahun 1 ni. Tetapan tahun 1. Baik, bila kita klik dekat pilih kelas, dia dah keluar 2 kelas tadi. Okey, murid sini, kelas sekolah ni tak ramai, lebih kurang dalam 38 orang. Cuma jumlah murid 38 orang. Baik, katakan 20 yang pertama ni saya letak dekat inovatif. Okey, saya klik ke mas kini. Dia tengah proses. Selebihnya tu saya letak dalam saya letak pada kelas kreatif. Baik, yang ni menunjukkan dah siap. Cuma dah siap, cuma ada nama kelas. Baik, bila dah siap, apa kita kena buat? Maknanya kelas ni telah sedia digunakan oleh guru kelas tadi, oleh kelas-kelas masing-masing. Yang ni ada peringkat tu. Kita tengok dekat pendaftaran kelas tadi. Okey, inovatif dah ada kelas, dah ada murid. Kreatif pun dah ada murid. Baik, ini adalah untuk tingkatan 1 dan peralihan. Sama juga macam tadi, macam tahun 1. Proses pertama, daftar kelas dulu. Proses pertama, daftar kelas. Proses yang kedua adalah kita agihkan murid itu ke kelas mana-mana. Jadi kalau dah ada daftar kelas, contohnya ni tahun 1, tingkatan 1, kelas mana yang buat nak dimasukkan, nak diagihkan. Begitu juga peralihan. Jadi saya tengok sini peralihan belum didaftarkan kelas. Okey, kalau dah daftar kelas peralihan lain, kelas tingkatan 1 lain. Okey, jadi selepas itu guru kelas penyelenggaraan setahun 1 PKM boleh agih-agihkan murid ini. Itu. Okey, selepas ini kita akan tengok, kita akan lihat peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua adalah untuk pindahkan. Macam mana nak pindahkan? Contohnya murid 26 ni kita nak pindahkan kelas dia. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak buat ni, hanya guru kelas saja yang boleh buat. Maksudnya kita kena log in menggunakan data guru kelas. Okey, baik, ini adalah kelas kreatif. Okey, kelas kreatif tadi, satu lagi tadi adalah inovatif. Okey, kelas kreatif ni ada 18 orang murid. Okey, jumlah murid kat sekolah ni ada 38. Contohnya lah, kalaulah bila lihat balik, dalam ABM diluluskan hanya 1 kelas saja. Macam mana kita nak buat kelas yang lain ni? Okey, baik, daripada sini kita kena klik kemas kini kelas. Okey, daripada kita kena kelas. Baik, sebab tadi ada 2 kelas saja, yang keluar adalah kelas
satu inovatif. So, kita kemas kini. Okey. Pasti. Okey. Satu dah pergi. Kita lihat murid yang kedua. Kita kemas kini kelas. Okey. Kita lihat Muhammad Raikal. Okey. Saya klik Muhammad Raikal. So, Muhammad Raikal kemas kini. Okey. Masuk ke, kita kena pastikan untuk pindahkan kelas. Okey. So, kita klik. Okey. Cuba tengok. Muhammad Raikal dia dah tak ada. Jadi kita buatlah seterusnya sampai habis, ataupun murid mana yang kita nak pindahkan. Elakkan ataupun jangan kita padam nama murid ini. Jangan kita padam. Kita kena kemas kini, maksudnya kita pindahkan kelas. Kita kena pindahkan kelas. Baik. Yang ni. Baik, dekat sini ada butang pengemaskinian. Apa maksudnya? Butang pengemaskinian ini adalah data yang akan dikemaskini oleh parent. Nanti kita tengok video yang lain, iaitu parent boleh kemaskini data murid. Baik, selepas ini kita akan tengok macam mana kita nak padam kelas tersebut, kelas yang tadilah. Baik, lepas ini kita akan tengok macam mana nak padam kelas. Okey. Baik, sekarang ni kita nak padam kelas pula. Proses yang keempat tadi kita sebut dalam flow aliran kerja tadi. Macam mana kita nak padam kelas. Padam kelas ni tak semestinya kena buat, jika perlu aja. Saya nak tunjukkan sini. Kita klik kat pendaftaran kelas. Baik, kita tengok di sini. Yang lain kita tengok tak ada butang padam, tapi hanya satu kelas saja ada butang padam. Kenapa ada butang padam? Kerana dia tiada murid. Kalau ada murid, dia tak boleh padam. Jadi murid tu kena disuraikan dahulu. Jangan elakkan daripada padam, kecuali murid itu dah pindah. Okey, contohnya lah, kalau lah sekolah ni ada pendidikan khas, murid itu adalah murid kelas khas. Baik, daripada tahun 1, murid tidak boleh dipindahkan menggunakan kemas kini ke dalam kelas, ke kelas khas tadi. Murid itu kena didaftarkan yang baru, tapi dengan syarat murid itu telah ada dalam kelas ini. So, daftar murid menggunakan IC dan nama murid itu akan ditarik. Baik, sehinggalah tinggal kosong. Bila tinggal kosong, klik butang padam. Dia kata okey ke tidak. So, klik okey. Nama telah dipadam. Okey. Jadi setakat ini saja dulu tentang bagaimana nak buat tetapan kelas. Dalam ini saya dah tunjukkan tadi beberapa proses. Proses pertama adalah daftar kelas. Proses kedua, agihkan kelas. Proses ketiga, pindahkan murid antara kelas. Dan akhir sekali, jika perlu kita nak padam kelas, kita belajar juga macam mana nak padamkan kelas. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.